Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk tahun 2021, saya Cikgu Dahlia akan ajar kamu geografi di tingkatan 2. Okey. Gambar yang saya tunjukkan ni adalah buku teks geografi yang mana buku ni kamu mesti dah dapat dan kalau yang tak dapat lagi, nanti kamu akan dapat. Okey, mula-mula sekali kamu buka muka surat di helaian yang kedua. Dekat situ kamu boleh tengok isi kandungan yang akan kamu belajar tahun ni lah. Okey, bermula dengan kemahiran geografi. Bab 1 dan 2, kamu akan belajar skala dan jarak. Okey, yang kedua, bab 2 kamu akan belajar peta topografi. Okey, yang lain bab 3 sehingga ke bab 10 kamu boleh tengoklah di dalam buku teks masing-masing. Okey, untuk hari ini saya akan ajar kamu berkaitan dengan bab yang pertama. Okey, bab yang pertama adalah berkaitan dengan kemahiran geografi. Okey, kemahiran geografi ni dalam bab 1 ni kamu akan belajar berkaitan dengan skala dan jarak. Kamu boleh buka muka surat 4. Okey, terlebih dahulu kamu buka muka surat 2. Muka surat 2 secara ringkasnya berkaitan dengan bab 1 skala dan jarak ni. Okey, tengok di bahagian ni. Apakah yang akan anda pelajari? Okey, untuk hari ini, untuk sejam yang pertama, saya akan ajar kamu berkaitan dengan skala dan jarak sahaja dulu. Untuk sejam yang pertama. Untuk makluman kamu, kalau kamu tengok jadual kelas kamu hari ini, untuk geografi adalah selama 2 jam. Okey, jadinya untuk sejam yang pertama, kita akan belajar yang pertama, menyatakan jarak mutlak, jarak relatif, skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan. Okey, dan tajuk dan objektif yang kedua, menerangkan jarak mutlak, jarak relatif, skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan. Okey, tengok dekat sini pula. Mari kita terokai. Kita akan belajar berkaitan dengan jenis-jenis skala. Yang pertama ada skala lurus. Skala lurus, yang kedua skala penyata dan yang ketiga adalah pecahan wakilan. Okey, ada 3 jenis. Sekejap lagi kita akan tengok apa dia skala lurus, apa yang dimaksudkan dengan skala penyata dan juga pecahan wakilan. Okey, untuk nombor 2 ni, nombor 2 kita akan belajar jenis-jenis jarak. Jarak ada berapa? Ada 2 jarak, iaitu jarak mutlak dan jarak mutlak dan jarak relatif. Okey, dekat situ kamu boleh tengok perbezaan dia. Jarak mutlak tu apa? Jarak relatif tu apa? Okey, kemudian yang ketiga ni saya tak akan ajar untuk sejam yang pertama ni. Yang ni saya akan ajar untuk lepas ni. Kita tengoklah. Kalau ada masa lagi, saya akan ajar untuk yang ketiga ni. Okey, sebelum tu, secara ringkas, kamu boleh tengok nombor 3 ni adalah cara menunjukkan jarak sebenar berpandukan skala. Bagaimanakah untuk mengira jarak sebenar di antara 2 tempat berpandukan skala pada peta? Okey, yang ni kita nak tahu jarak antara 2 tempat. Contohnya dekat sini, jarak yang kita nak tahu dekat buku teks kamu, sekolah
dan rumah Faiz. Daripada sekolah dan rumah Faiz ni, berapa jarak yang kita nak tahu? Daripada situ ke situ, berapa jarak dia? Okey, yang ni kita boleh gunakan pembaris. Kita boleh ukur dengan menggunakan pembaris. Okey. Itu adalah secara ringkas berkaitan dengan bab 1, skala dan jarak. Okey. Jika ada soalan, kamu boleh tanya saya selepas ini. Yang pertama, kita tengok secara detail apakah yang dimaksudkan dengan skala. Okey, skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Okey, yang ni skala ialah nisbah jarak di atas peta. Tahun lepas kamu dah belajar peta tu macam mana. Peta lakar kamu dah belajar. Okey. Yang ni kita tengok jarak atas peta dan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Okey. Yang pertama, jenis yang pertama adalah skala lurus. Apa dia skala lurus? Maksud dia skala yang berbentuk satu garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya. Okey. Dekat sini kamu boleh tengok skala lurus. Biasanya kalau atas peta dia akan bagi dekat kamu skala ni. Skala ini dia akan bagi dekat kamu. Setiap bahagian tersebut mewakili jarak sebenar di atas permukaan bumi. Ukuran dia adalah dalam kilometer. Ukuran sebenar di atas peta adalah dalam sentimeter. Maknanya dekat sini dia dah tulis dekat kamu. Allah, terpadam pula dah. Dia akan tulis dekat kamu dekat sini 1 cm di atas peta mewakili 1 km di atas permukaan bumi. Jadinya skala lurus mudah ni, yang ni tadilah saya tunjuk. Okey, 1 cm di atas peta. 1 cm di atas peta bersamaan dengan 1 km di atas permukaan bumi. Okey. Jarak ini adalah 1 cm di atas peta. Dan dekat sini jarak di atas bumi adalah dalam 1 kilometer. Okey. Untuk skala lurus ni, dia ada skala lurus mudah. Yang ni skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Okey. Harap kamu boleh fahamlah. Okey, untuk skala penyata. Skala yang dicantumkan dalam bentuk ayat atau pernyataan. Okey, ni adalah pernyataan. Mana pula dah? Ni adalah pernyataan. Pernyataan 1 cm di atas peta mewakili 1 km di atas permukaan bumi. Okey, maknanya sama juga macam tadi, cuma yang ni dalam bentuk ayat atau pernyataan. 1 cm di atas peta mewakili 1 km di atas permukaan bumi.
Okey, yang ketiga adalah pecahan wakilan. Pecahan wakilan ni skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan. Skala juga dia boleh nyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan. Contohnya, 1 kat sini, 1 nisbah 100,000. Titik 2 tu adalah disebut sebagai nisbah. Disebut sebagai nisbah. Okey, kalau kamu baca kat sini. Kalau kamu baca kat sini, nisbah merupakan perbandingan ukuran, perimbangan atau kadar. Dia buat perbandingan. Contohnya, 1 nisbah 100,000. Dia menunjukkan 1 cm di atas peta bersamaan dengan 100,000 cm atau 1 km di atas permukaan bumi. Maknanya 1 cm di atas peta, 1 km di atas permukaan bumi. Okey, boleh faham? Kalau tak faham, boleh tanya saya sekejap lagi. Okey, seterusnya kita tengok kepada jarak. Okey, ni adalah tajuk yang kedua. 1.2 adalah tajuk jarak. Sejauh manakah pemahaman anda tentang jarak? Okey, apa yang dimaksudkan dengan jarak? Ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Okey, ukuran satu tempat ke tempat yang lain. Okey. Berapa jarak dia daripada sini ke sini? Okay, itu adalah maksud jarak. Okey, jarak dia ada dua. Iaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Apa yang dimaksudkan dengan jarak mutlak? Jarak mutlak adalah jarak yang dinyatakan dalam unit seperti meter atau kilometer. Kita boleh tahu jarak dalam meter ataupun kilometer. Tetap dan tidak berubah. Jarak tu tetap. Contohnya, jarak rumah kamu ke sekolah berapa kilometer? Jarak rumah kamu ke masjid berapa kilometer? Jarak rumah kamu ke kedai runcit berapa meter? Tu adalah tetaplah. Takkanlah hari ni kamu pergi sekolah, jarak dia 5 km. Esok jadi 5.5 km. 0.5 km tu main daripada mana? Okey, tu adalah contoh yang mudah lah untuk bagi kamu faham. Okey, jarak relatif, jarak berdasarkan kos dan masa tidak tetap dan berubah-ubah. Okey, yang ni dia jarak yang diukur, yang dikira berdasarkan kos dan juga masa. Kos dia tidak tetap dan berubah-ubah berdasarkan jenis pengangkutan. Ni kamu kena ada pengangkutan. Contohnya kamu naik bas dari rumah kamu ke Pekan Pokok Sena berapa kilometer? Kat situ bila kamu naik teksi, kamu akan tahu berapa ringgit tambang yang kamu kena bayar dekat bas tadi dan berapa masa yang kamu ambil untuk sampai ke tempat yang kamu pergi tu. Okey, contoh kat sini dia bagi tambang bas dari Ipoh ke Bidur RM6.60. Masa perjalanan dari Ipoh ke Bidur dengan kereta. Okey, kalau naik kereta 1 jam 10 minit. Itu adalah berkaitan dengan jarak relatif. Okey, harapnya boleh fahamlah. Okey, contoh dekat sini. Jarak mutlak dan jarak relatif. Macam mana kita nak tentukan? Okey, dia bagi contoh dekat sini. Ada pelajar 3 orang. Yusrita, Adeline dan Kavita. 3 orang ni dia bersekolah di sekolah yang sama. Jarak mutlak kalau Yusrita dari rumah dia ke ni rumah Yusrita, dari rumah dia ke sekolah. Sekolah duduk sini. Okey, sekolah duduk sini. Okey, Yusrita jarak dari rumah dia ke sekolah adalah 2.5 km. Adeline
Rumah Adeline dekat sini. Dia nak pergi ke sekolah. Jarak dia adalah 5 kilometer. Kavita paling jauh. Rumah Kavita dekat sini. Dia nak ke sekolah, jarak dia adalah 8 kilometer. Okey. Tu adalah jarak mutlak. Mutlak memang tetap. Tetap setiap hari dia pergi ke sekolah. Kavita pergi ke sekolah, jarak dia adalah 8 kilometer. Baik. Kita tengok jarak relatif. Jarak relatif tadi kita dah belajar. Jarak relatif kita boleh tentukan dengan menggunakan kos dan juga masa. Okay, Yusrita dia pergi ke sekolah. Yusrita tadi dia pergi ke sekolah. Yusrita. Dia pergi ke sekolah ni. Sekolah dekat sini. Jarak dia adalah 2.5 km. Kalau dia naik teksi, tambang dia adalah RM5. Kalau naik bas, RM1.50. Basikal, free of charge. Tak payah bayar. Yang kamu kena bayar, sampai sekolah, letih, beli air, kamu minum. Air tu kena bayar. Okey. Kalau Adeline pula, Adeline jarak mutlak daripada rumah Adeline ke sekolah adalah 5 km. 5 km kalau naik teksi RM10. Kalau naik bas RM3. Kalau naik basikal tak payah bayar juga. Rumah Kavita paling jauh. Nak pergi sekolah 8 km. Naik teksi RM16. Naik bas RM4.8. Basikal pun tak payah bayar. Tu adalah dari segi kos yang kamu kena bayar. Okey, masa Yusrita tadi naik teksi 5 minit. Kalau Adeline 10 minit dan Kavita adalah 16 minit. Bas Yusrita 10 minit, Adeline 20 minit, Kavita 32 minit. Kalau nak naik bas kena keluar awal lah Kavita ni. Kalau naik basikal, kalau Yusrita 20 minit dah boleh sampai sekolah. Kalau Kavita 1 jam 4 minit. Naik lama-lama sampai setahun pergi sekolah ulang-alik naik basikal. Boleh tinggal tulang saja. Boleh kurus. Okey. Itu sahajalah setakat untuk sejam yang pertama ni. Bagi faham dulu apa dia tajuk-tajuk yang saya dah terangkan dekat kamu tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan skala. Apa maksud skala? Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan jarak. Apa dia? Itu jarak. Okey, dah habis tajuk kita untuk 1.1 dan juga 1.2. Lepas ni, dekat bawah ni saya akan bagi latihan untuk kamu jawab. Okey. Sekian. Terima kasih.